Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dipertemukan pada hari ini. Baik, jadi kali ini kita akan sambung kembali bacaan kitab Pati Munyatul Musalli ataupun Maniyatul Musalli, kitab yang dikarang oleh Al-Haji Nik Abdullah Al-Jambui. Baik, jadi kali ini kita sambung pula pada muka surat 39, atas sekali. Tajuk dia 6 perkara dalam sembahyang. 6 perkara dalam sembahyang. Baik, jadi kita jangan lupa tajuk yang lepas, iaitulah kita dah bincang dah, kita dah belajar dah 6 perkara sebelum sembahyang. Tu kita dah bincang dah. Jadi kali ini kita masuk pula pada tajuk yang baru, iaitu 6 perkara dalam sembahyang. Maknanya ketika sembahyang tu lah. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, iaitu baik, muka surat 39. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, 6 perkara dalam sembahyang. Pertama, daripada 6 perkara dalam sembahyang tu, takbir. Takbir tu sama ada takbiratul ihram, iaitu takbir pada permulaan solat tu, ataupun takbir intiqalat, iaitulah takbir berpindah rukun. Tak kira lah. Baik, sempurna takbir itu dalam 3 perkara. Jadi nak sempurna takbir itu, dia kena ada 3 perkara. Tu. Pertama daripada 3 perkara dalam takbir tu, takbir dengan sempurna. Takbir dengan sempurna, kena segala hurufnya dalam takbir tu, dan mati ra. Maknanya dalam takbir tu kena sebutan tu kena sempurna. Sebutan huruf tu kena sempurna, sebut bagi elok. Allahu Akbar dan mati ra. Akbar bukan akbaru. Allahu Akbaru. Salah nah. Waqaf, pastikan huruf yang terakhir itu dimatikan. Sebut huruf tu bagi elok. Allah Allah tu nipis nah. Jangan macam Allah bukan O nah. Bukan O. Allah yang tebal itu adalah lam. Lam yang ada pada lafaz Allah tu. Lam yang kedua lah. Yang mana lafaz Allah itu dipanggil lafzul jalalah. Jadi lam yang kedua tu wajib ditebalkan, kerana sebelumnya ada baris fathah. Tu. Tapi di sini hamzah wasal lah. Hamzah wasal tak ada baris, tapi kita kena baca dengan baris atas, kerana selepas lam tu, selepas hamzah wasal itu ada lam ta'rif, maka hamzah wasal dibaca dengan baris atas. Yang tu dalam bab tajwid. Jadi lam yang kedua tu pada lafaz Allah itu wajib dibaca dengan tebal. Tu nipis, la tu tebal. Ingat Allah. Salah nah. Dan matikan ra nah, dengan baru. Allahu Akbaru. Salah. Baik. Jadi pastikan kita takbir tu dengan betul lah, sebutan huruf dia, dan matikan ra itu. Macam mana? Allah
Allah, bunyi di sini ya. Allahu Akbar. Macam tu. Allahu Akbar. Baik, jaga kalau takbiratul ihram tu wajib kena betul. Kalau salah, boleh merosakkan sembahyang. Sebab apa? Sebab takbiratul ihram itu adalah rukun sembahyang. Sebut salah, rosak sembahyang. Pastikan sebut betul. Allahu Akbar. Macam tu. Baik. Baik. Kedua daripada 3 perkara pada takbir itu ialah kita angkat 2 tangan membetuli 2 telinganya, telinga seseorang yang sembahyang. Angkat tangan tu membetuli 2 telinga. Tu. Allahu Akbar. Pastikan ni tangan ni membetuli 2 telinga. Kalau boleh ibu jari letak bawah ni. Agak-agak lah. Allah bagi menghadap kiblat. Tapak tangan ni menghadap kiblat. Allahu Akbar. Tu macam tu. Sebab kalau kita tengok ramai sembahyang angkat takbir macam-macam. Allah ada macam-macam lah. Allah. Dia yang betul dah. Tapak tangan kita ni pastikan menghadap kiblat. Dan ibu jari ni dia di bawah cuping dan ujung jari ni membetuli ujung atas ni. Allahu Akbar. Macam tu. Lain pada tu kurang sempurna. Nak sempurna macam tu lah. Allahu Akbar. Macam tu. Tu dia kata. Ini kedua daripada 3 perkara dalam takbir tu. Yang kata sempurna takbir tu. Kita angkat 2 tangan kita lah. Membetuli 2 telinganya. 2 telinga. Betuli. Macam tu. Tu. Baik. Ketiga daripada 3 perkara dalam takbir tu. Apa dia? Ialah kita takbir dengan membesar kepada Tuhan. Dengan membesar kepada Tuhan lah. Maknanya kita takbir tu kita nak membesarkan Tuhan kita. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Kita takbir Allahu Akbar, hati kita kena terjemahkan dengan membesarkan Allah Ta'ala. Kita tu sedang membesarkan Allah Ta'ala. Besar apa? Bukan besar zat dia lah. Besar pemerintahan dia tu. Besar pangkat dia. Bukan zat dia besar. Ini kata zat dia besar. Tak. Sebab besar kecil semua tu sifat makhluk. Sifat makhluk. Bukan sifat Tuhan. Jadi kita membesarkan martabat Allah tu. Pangkat dia. Pemerintahannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tu. Qala musannif dan cukup. Cukup dalam takbir tu. Qasad, ta'arud, ta'yun. Dan lain. Qasad tu apa dia? Dalam takbir tu kena hadirkan 3 perkara lah. 3 perkara. Yang pertama qasad. Qasad tu sahaja aku sembahyang tu. Sahaja aku sembahyang. Tu dipanggil qasad. Ta'arud fardu. Kalau sembahyang fardu lah. Kalau sunat, sunat. Tu. Ta'yun tentukan. Kalau fardu apa? Subuh, zuhur, asar. Tentukan. Kalau sunat, sembahyang sunat, sunat apa? Sunat apa? Sunat qabliyah, ba'diyah. Sunat witir. Sunat tarawih. Kena ada dalam niat tu. Ketika mana takbir tu kena jatuhkan niat. Di antara A hingga Ra bar kena jatuhkan niat dan kena ada 3 perkara tadi. Qasad, sahaja aku sembahyang. Ta'arud, fardu ataupun sunat. Ta'yun, tentukan. Kalau fardu apa? Kalau sunat tu sunat apa? Kena tentukan dalam niat tu. Dan lain. Itulah dikatakan takbir yang sempurna. Kalau tak ada 3 tu, maka tidak sah niat, maka tidak sah juga sembahyangnya. Kerana niat itu adalah rukun. Baik, habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kedua daripada 6 perkara dalam sembahyang tu. Tu. Kedua daripada 6 perkara dalam sembahyang tu. Apa dia? Ialah qiyam.
Qiyam tu bahasa Arab, bahasa kita panggil berdiri betul. Berdiri betul. Kedua daripada 6 perkara dalam sembahyang tu ialah qiyam, iaitu berdiri betul. Sempurnanya qiyam tu, sempurnanya berdiri betul tu dalam 3 perkara. Nak sempurnanya berdiri betul tu, dia juga ada 3 perkara. Pertama daripada 3 perkara qiyam tu, diri betul tu, apa dia? Hendaklah yakni sunatlah mata kita tu lihat pada tempat sujud. Ketika mana kita qiyam untuk solat, ataupun ketika mana dalam solat tu lah, kita qiyam, kita berdiri betul tu, mata kita pastikan lihat tempat sujud. Tu sempurnanya qiyam macam tu. Ketika mana kita sembahyang, kita berdiri betul tu, mata kita pastikan lihat tempat sujud. Tempat sujud, tempat kita nak letak dahi tu, sujud. Pastikan kita lihat di situ. Makruh kalau kita sembahyang dalam keadaan kita pejam mata lah. Kita sembahyang dalam keadaan kita pejam mata, hukum dia makruh. Ataupun mata kita tak tetap, lihat depan, lihat sana, lihat sini, makruh. Jadi nak dapat pahala sunat tu, pastikan, ataupun nak dapat qiyam yang sempurna, pastikan mata kita tu ketika sembahyang tu lihat tempat sujud, tempat kita nak letak dahi tu. Tu yang pertama. Qala musannaf, kedua daripada 3 perkara yang menyempurnakan qiyam, berdiri, ialah hendaklah hati kita ketika dalam sembahyang tu lah, hendaklah hati kita ingat kepada Allah. Maknanya ketika kita dalam sembahyang tu, ketika berdiri tu, pastikan hati kita tu ingat kepada Allah. Ataupun kita panggil khusyuk, tetap hati ingat Allah. Jangan ingat bab-bab keduniaan, jangan ingat itu ini. Tu maksudnya. Barulah dikatakan qiyam tu sempurna, ataupun sembahyang tu sempurna. Sebab apa? Hati tu khusyuk. Hati tu tak ingat sana, tak ingat sini. Ingat Allah Ta'ala sahaja ketika dalam qiyam tu, berdiri tu, ataupun ketika dalam sembahyang tu lah. Tu yang kedua. Qala musannif, ketiga daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan qiyam tu, jangan berpaling dada. Jangan berpaling dada dan muka kita ke kiri dan ke kanan, atau ke kanan. Maknanya dada kita dan muka kita tu ketika dalam sembahyang tu, ketika berdiri itulah, pastikan tidak berpaling daripada kiblat. Maknanya tidak berpaling ke belah kanan ataupun tidak berpaling ke belah kiri. Tu pastikan tetap menghadap ke kiblat, muka dan dada tetap menghadap kiblat. Tu dikatakan qiyam yang sempurna, berdiri betul yang sempurna, yang sebaiknya. Baik, habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ketiga daripada 6 perkara dalam solat, dalam sembahyang, apa dia? Bacaan kita. Sebab sembahyang ni dia ada perbuatan, dia ada dalam hati, niat, dikatakan niat, dan dia ada bacaan. Sempurnanya bacaan macam mana? Sempurna bacaan tu dalam 3 perkara. Maknanya bacaan pun ada 3 perkara yang nak menyempurnakannya. Pertama daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan bacaan tu macam mana? Ialah kita baca dengan betul hurufnya dan tasydidnya dan matnya. Tu kita baca tu bagi betul. Huruf dia tu sebut bagi betul. Ihdinas sira. Jangan baca ihdinas sira. Tukar huruf tak boleh. Tukar huruf dikatakan kesalahan besar, kesalahan jali, kesalahan nyata yang boleh merosakkan sembahyang kita. Tu. Pastikan kita sebut huruf dia tu betul, makhraj dia tu betul. Sebab itulah kita kena mengaji Quran, kena ngaji tajwid, kena cari guru. Jangan belajar seorang diri. Kerana man la syaikha
fasyaitanu syaikha. Barang siapa yang belajar tidak ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Jadi pastikan kita sebut tu betul. Khususnya bacaan rukun seperti suratul Fatihah, tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, dan salam, salam yang pertama. Semua tu rukun. Pastikan kita sebut huruf dia tu dengan betul. Jangan tukar huruf. Kalau tukar, boleh merosakkan sembahyang kita. Yang ni tak dapat tidak, kita kena cari guru, bertalaqi secara berdepan. Tu. Dan tasydidnya, bacaan tu. Contohnya macam surah Al-Fatihah. Kena tekan. Iyyaka na'budu wa tekan. Kalau kita tak baca syahadah tu, boleh merosakkan makna dah. Dan sekaligus merosakkan Fatihah kita, dan solat kita dikira tidak sah. Kerana surah Fatihah kita salah, maka solat kita tak sah. Tak sah kerana telah merubah makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca dengan syaddah, artinya hanya Engkau lah ya Allah kami sembah, dan hanya Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau kita buang tasydid tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya kita baca secara ringan, kita tak tekan pada ya tu, maka boleh merubah makna. Hanya Engkau cahaya matahari kami sembah, dan hanya Engkau cahaya matahari kami mohon pertolongan. Kalau buat dengan sengaja, boleh rosak akidah. Tu maknanya bacaan tu pasti kena betul hurufnya, betul tasydidnya. Yang ada tasydid kena baca, yang tak ada tak payah. Dan matnya, mat dalam bacaan tu panjang pendek tu kena ada. Hukum mat 2 harakat. Ya 2 harakat, ada alif mat. Malik ma ada alif saghirah, alif mat. Maka panjang 2 harakat. Jangan macam Maliki Yaumiddin. Yang tu dalam kiraat lain. Kalau kiraat lain tak apalah kalau kita belajar. Tapi kita kiraat Asim, pastikan ada mat di situ. Yang ada mat baca mat, yang tidak ada mat jangan baca mat. Contohnya iyyaka na'budu wa iyya. Du tu tidak ada mat. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyya. Du tu jangan panjang, sebab ada juga yang baca panjang. Jadi pastikan yang ada mat kita baca mat, yang tidak ada mat jangan baca mat. Tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan baca dengan berlambatan. Kita baca tu pastikan berlambatan. Jangan baca tergopoh-gapah. Jangan baca laju. Kerana kebiasaan orang yang baca laju ni, khususnya orang yang baru nak belajar Quran, dia kebiasaannya dia baca salah. Sebut huruf tak betul. Huruf panjang pendek pun, hukum mat pun tinggal. Yang panjang dia pendek, yang pendek dia panjang. Sebab apa? Sebab dia baca dengan tergopoh-gapah. Dia Quran ni mata kita kena cekap. Mulut kita baca sini, mata kita kena tengok depan dah. Jangan mulut baca sini, mata tengok sini. Tu. Salah kaedah tu. Kaedah dah mulut baca di sini, mata tu dah ke depan dah, tengok depan dah. Ayat yang depan. Barulah. Tapi pelan-pelan lah, bukan sekali mengaji tu kita dah pandai. Kena makan masa yang lama. Kena panjang masa mengaji tu. Ataupun kita baca, kita katakan baca dengan bacaan tartil. Tartil tu kita baca dengan bertajwid dan kita tahu tempat waqaf dia. Tu mengikut Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata yang dikatakan tartil itu adalah baca dengan bertajwid dan mengetahui tempat waqaf, tempat berhenti bacaan tu. Jangan baca gopoh-gapah. Jangan baca kalut-kalut. Tu bahasa Kedah panggil kalut-kalut. Baik, kedua daripada 3 perkara sempurnanya bacaan, kita baca dengan perhati makna. Kita baca tu dengan perhati makna tu, makna bacaan tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa dia makna dah? Erti dia apa? Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita perhati makna dah. Tu, perhati makna dah. Atau bacaan, makna atau bacaan. Kita perhati makna bacaan tu, ataupun kita perhati lafaz bacaan tu.
ingat, bagi nampak di kepala kita, bagi terbayang di kepala kita huruf tu, hak kita dah sebut. Alhamdu, macam mana? Alhamdulillah, bagi nampak di kepala kita, hak kita baca tu. Tu. Dan berfikir, qala musannif, dan berfikir kepada maksudnya. Dan kita kena fikir kepada maksud tu, terjemahan daripada bacaan kita tu, fikir. Fikir dengan akal lah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Jadi segala puji tu tertentu semuanya kembali kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Tu kena fikir. Kita kena fikir dengan akal yang Allah Taala bagi. Baik. Ketiga daripada tiga perkara sempurnanya bacaan tu, hendaklah beramal dengan maksud yang kita baca apabila kita faham. Apabila kita faham, maka hendaklah kita beramal lah. Kita beramal dengan maksud yang telah kita baca tu. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, keempat daripada 6 perkara dalam sembahyang tu, apa dia? Ialah rukuk, perbuatan rukuk. Sempurnanya rukuk 3 perkara. Dalam rukuk juga ada 3 perkara. Pertama daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan rukuk itu, apa dia? Ialah rukuk kita hendaklah sama belakang dan kepala, seperti satu papan yang satu. Pastikan rukuk yang sempurna ini, pastikan belakang dengan kepala tu sama lah, seperti mana papan. Seperti mana satu papan yang diletakkan lurus, tidak ada sengit ke bawah, tidak ada sengit, betul lurus elok lah, lurus sama tu. Kiranya kita letak papan di belakang kita, dia sama lurus elok lah. Maknanya kepala dengan belakang tu kena bagi sama, rukuk bagi sama. Tu rukuk yang sempurna. Kedua daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan rukuk itu ialah bahawa kita hantar 2 tangan ke atas 2 lututnya seseorang yang sembahyang, serta jarang akan anak jari. Tangan kita ni 2 tangan kita letak pada lutut kita, tekan pada lutut kita, dan anak jari tu kena jarang sikit. Tu maksud dah. Tu adalah rukuk yang sempurna. Tangan ni letak pada lutut, tekan sikit, dan bagi belakang dan kepala tu bagi sama. Tu. Qala musannif, ketiga daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan rukuk, kita rukuk dengan tumakninah. Rukuk tu pastikan ada tumakninah. Apa maksud tumakninah? Tumakninah maknanya berhenti sekejap. Kita rukuk tu, kita berdiri, kita rukuk, Allahu Akbar, berhenti sekejap. Masa dia sekadar kita sebut subhanallah. Contoh kita kata Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah liman hamidah. Sekadar macam tu masa dia tu. Tapi ketika rukuk tu kita disunatkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Bila kita baca yang tu 3 kali, lebih daripada qadar masa tadi lah. Itu dimaksudkan dengan tumakninah, berhenti sebentar, sekadar masa dia, sekadar kita sebut subhanallah. Pastikan wajib kena ada tumakninah rukuk. Jangan Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, tak ada nak kata subhanallah. Tak ada nak baca apa, bangkit terus. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Macam tu tak sah rukuk dia. Bila tak sah rukuk, maka tidak sahlah sembahyang dia. Kerana rukuk itu adalah rukun sembahyang yang dipanggil rukun fi'li. Pastikan sembahyang wajib ada tumakninah. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala, kelima daripada 6 perkara dalam sembahyang tu, apa dia? Ialah sujud. Sujud maknanya menghantarkan dahi ke tempat sujud. Pastikan 7 anggota sujud itu kena tempat sujud tu. Sempurnanya sujud. Macam manakah yang dikatakan sujud yang sempurna?
dalam 3 perkara. Jadi nak sujud dengan sempurna ni dia ada 3 perkara. 3 perkara. Pertama daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan sujud seseorang itu dalam sembahyang tu, kita hantar dua tangan ni ke atas bumi. Maknanya ke tempat sujud tu lah. Hantar dua tangan ke bumi, ini ke tempat sujud tu, membetuli dua bahu. Maknanya tangan ni kita letak di tempat sujud tu, membetuli dua bahu kita. Membetuli dua bahu kita. Tu dikatakan sujud yang sempurna. Tu yang pertama. Kedua daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan sujud ialah kita renggangkan perut. Kita renggangkan perut. Renggangkan tu dengan paha. Pastikan bila waktu kita sujud tu, perut dengan paha kita itu renggang sedikit. Renggang. Dan 2 lengan dengan 2 lambung. Pastikan renggangkan 2 lengan kita tu, 2 lengan kita tu bagi renggang dengan lambung ni. Ni lambung. Ni lengan, ni lambung bagi renggang. Jangan rapat. Jadi renggangkan perut dengan paha dan 2 lengan dengan 2 lambung tu bagi siapa? Bagi laki-laki. Bagi laki-laki, pastikan ketika sujud tu perut ni jangan rapat dengan paha dan lengan ni jangan rapat dengan lambung ni. Jangan rapat. Tu sembahyang bagi laki-laki. Baik. Dan rapat keduanya, yakni rapatkan perut dengan paha dan rapatkan lengan dengan lambung ni bagi perempuan. Bagi perempuan pula, ketika sujud tu pastikan perut rapat kepada paha dan lengan ni rapat dengan lambung. Tu bagi sembahyang perempuan ketika menang sujud. Tu beza lah. Kalau orang lelaki tak boleh rapat perut dengan paha, lengan dengan lambung ketika sujud. Manakala perempuan kena rapat perut dengan paha dan lengan dengan lambung kena rapat ketika sujud. Tu perbezaan di antara sujud lelaki dan sujud perempuan ketika menang sembahyang. Ketiga, qala musannif, ini ketiga daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan sujud. Kita sujud dengan tumakninah. Kita sujud dengan tumakninah. Tumakninah seperti mana yang saya beritahu tadi, iaitulah berhenti seketika, sekejap, sekadar kita sebut subhanallah. Jadi ketika sujud yang pertama tu, kita letak dahi pada tempat sujud tu. Sujud tu kita anggarkan masa dia seperti sekadar kita sebut subhanallah. Barulah kita boleh bangun duduk di antara 2 sujud. Tu qadar dia. Tapi kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Jadi dia lebihlah daripada qadar subhanallah tu. Tu tamakninah ni wajib. Bukan kata di rokok, di sujud pun ada tamakninah. Jangan sembahyang tu macam pagu ayam. Pagu ayam maknanya tunduk naik. Tak sempat nak kata apa. Tak sempat nak baca apa. Subhanallah pun tak sempat. Maka sembahyang macam tu tidak sah. Sebab apa? Tamakninah ni wajib. Ketika rokok ada tamakninah. Iktidal pun ada. Sujud pun ada tamakninah. Dan ketika sujud tu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baca tu sunat. Sunat hay'ah. Baik. Tapi qadar masa tamakninah tu sekadar kita sebut subhanallah. Tu. Habis. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, keenam, yakni keenam daripada 6 perkara dalam sembahyang tu, duduk, ialah duduk. Duduk. Sempurnanya duduk tu dalam 3 perkara. Duduk pun ada 3 perkara lah. Pertama daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan duduk itu, kita duduk tawaruk. Pada tasyahud akhir. Kita duduk tawaruk pada tasyahud akhir. Maknanya nak sempurnakan duduk tahiyat akhir tu kena duduk
duduk tawarruk. Macam mana duduk tawarruk? Duduk tahiyat akhir itulah. Iaitu punggung kita sebelah kiri ni duduk atas lantai, manakala kaki kiri tu menghulurkan bawah kaki kanan tu. Manakala kaki kanan tu kita pacak. Duduk tahiyat akhir itulah. Tu nama dia duduk tawarruk. Cuba kita duduk tahiyat akhir macam mana. Itulah dinamakan duduk tawarruk. Tu kaki kiri masuk celah kaki kanan, manakala kaki kanan tu kena pacak. Betul. Punggung kiri ni duduk atas lantai. Duduk sengit sikit senang sikit. Tu dipanggil duduk tawarruk. Dan duduk iftirash. Duduk tawarruk ni pada tasyahud akhir, dan duduk iftirash pada tasyahud awal. Duduk iftirash ni punggung kita duduk atas kaki kita. Manakala kaki kiri tu pacak. Tu duduk iftirash. Maknanya duduk tasyahud awal tu lah. Dipanggil nama dia duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk ni duduk tahiyat akhir tu, tasyahud akhir tu. Dan lain-lain lah. Itu yang pertama, nak sempurnakan duduk. Kedua daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan duduk, kita baca tasyahud tu dengan ta'zim, dengan nak membesarkan Allah Ta'ala. Dan baca salawat hingga akhir, sampai pada kalimah ataupun sampai pada ayat innaka hamidum majid. Maknanya kita kenalah baca salawat Ibrahimiyah. Pada tahiyat tu kita kena baca salawat Ibrahimiyah. Macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Itu dipanggil salawat Ibrahimiyah. Sunat kita baca pada tasyahud akhir. Baik. Itu sempurnanya bacaan macam tu. Ketiga daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan duduk tu, kita doa. Doa ni bahasa Arab masa kita panggil minta lah. Kita doa, yakni kita berdoa lah. Kemudian yakni selepas daripada habis salawat ini, lepas daripada kita habis salawat ni, salawat Ibrahimiyah tu lah, selepas innaka hamidum majid tu, maknanya sebelum salam, kita baca dengan doa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu ilakh. Kita baca doa tu, Allahumma ghfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah olehmu akan daku, ma qaddamtu, barang yang telah terdahulu, wa ma akhartu, dan barang yang terkemudian. Maknanya kita minta ampun lah. Kita minta ampun kepada Allah perkara-perkara dosa yang telah kita lakukan, dan perkara-perkara yang akhirnya lah, yang akan datang. Kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita, insyaAllah. Baca tu masa mana? Sebelum bagi salam. Kalau tahiyat akhir tu sebelum bagi salam, selepas innaka hamidum majid. Dan boleh juga kita baca doa yang Nabi kita baca. Macam mana doa dah? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Boleh juga kita amalkan sunnah Nabi tu, sebab Nabi selalu baca sebelum bagi salam, selepas innaka hamidum majid, sebelum bagi salam. Artinya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah aku minta berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam, wa min azabil qabr, dan daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah mahya, fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnati masih dajjal, dan daripada fitnah kejahatan masih dajjal. Tu kita minta apa yang Nabi baca, kita baca insya-Allah.
Mudah-mudahan ada manfaat, ada syafaat insya-Allah. Baik, qala musannaf ketujuh. Salam. Ketujuh ialah salam, iaitu memberi salam tu lah. Sempurna memberi salam itu dalam tiga perkara. Tiga perkara juga. Pertama daripada tiga perkara yang nak menyempurnakan salam tu, kita salam, yakni kita memberi salam dengan sempurna kedua. Sempurna kedua lah. Kita niat ini niat di hati lah. Ketika mana beri salam tu, kita niat di hati beri salam kepada orang yang kita berpaling kepadanya. Masa kita beri salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Di hati kita tu kita niat kita bagi salam kepada orang yang kita berpaling kepadanya. Siapa dia orang tu? Daripada malaikat dan manusia. Maknanya kalau ada orang di sebelah kita, kita niat di hati kita bagi salam kepada orang tu. Kalau orang tak ada, kita niat di hati bagi salam kepada malaikat. Sebab malaikat ada lah, kanan kiri ada malaikat. Jadi kalau kita sembahyang seorang, tak ada orang di sebelah kita, kita niat di hati bagi salam tu pada malaikat. Kalau kita sembahyang jemaah, kita niat di hati bagi salam kepada orang sebelah, manusia tu. Malaikat dan manusia, yang mana? Yang mukmin. Manusia tu yang beriman lah. Yang mukmin, yang beriman. Sama ada yang ni bagi salam tu, sama ada pada kiri, bagi salam pada kiri, ataupun pada kanan. Ataupun bagi salam pada kanan tu, kita niat macam tu. Kita niat bagi salam kepada orang sebelah kita lah, sama ada kanan ataupun kiri. Baik, Ketiga, yang ni ketiga daripada tiga perkara tu yang nak menyempurnakan salam tu, niat keluar daripada sembahyang berserta alif pada Assalamualaikum tu. Pada alif as-salah tu kita niat di hati, kata kita ni keluar sembahyang. Keluar daripada sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa A tu, sebut A tu, kita niat di hati, kata kita ni keluar daripada sembahyang. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, adapun ikhlas. Sifat ikhlas. Ikhlas ni apa dia? Buat tu semata-mata kerana Allah. Sembahyang tu semata-mata kerana Allah. Tu makna ikhlas. Bukan kerana orang lain, kerana Allah semata-mata. Kerana Allah tu Tuhan, kita ni hamba. Adapun ikhlas, sempurnanya ikhlas dalam tiga perkara. Jadi ikhlas ni pun ada tiga perkara yang nak menyempurnakannya. Pertama daripada tiga perkara yang nak menyempurnakan ikhlas itu ialah kita tuntut dengan sembahyang kita itu, tuntut apa? Akan keredaan Allah. Kita sembahyang tu semata-mata nak menuntut keredaan Allah. Tidak boleh sekali-kali takut kepada manusia atau menuntut keredaannya manusia. Kita sembahyang tu bukan kita ni sebab takut manusia ataupun kita nak menuntut keredaan manusia, tetapi yang sebetulnya kita sembahyang ni untuk menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang betul lah. Bukan kita sembahyang ni sebab kita takut kepada manusia ataupun sebab kita nak menuntut keredaan manusia. Kita sembahyang tu salah. Itu salah. Yang betulnya kita sembahyang itu adalah untuk menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang betul lah. Pastikan kita sembahyang itu kerana Allah. Kerana menuntut perintahnya. Menurut perintah Allah. Kedua daripada tiga perkara yang nak menyempurnakan ikhlas itu ialah kita sembahyang ini dengan pertolongan Allah. Jadi kita boleh duduk sembahyang tu semuanya dengan pertolongan Allah, dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Kalau tidak ada taufik, kekuatan untuk melakukan sembahyang, maka tak boleh buat. Khususnya sembahyang yang sunat-sunat tu lah. Kalau sembahyang fardu tu, kok mana pun kena buat sebab dia wajib. Tapi kalau sembahyang sunat tu, kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik, tak bagi hidayah, maka kita tak boleh buat. Contohnya macam sembahyang tahajud tu lah.
nak kena bangun tengah malam, pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Bukan senang lah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kekuatan untuk melakukan semayang tahajud, maka kita tak dapat. Tak boleh nak buat. Tapi kalau orang yang Allah Ta'ala bagi taufik, maka dia boleh buat. Malah dia jadi biasa bagi dia. Sebab itulah kita semayang tu semuanya dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena ingat macam tu. Baik, qala musannif, ketiga daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan ikhlas tu apa dia? Jangan tinggal sembahyang. Jangan duk tinggal sembahyang. Walau apa keadaan sekalipun, di mana kita berada sekalipun, jangan duk tinggal sembahyang. Selagi mana ada akal, selagi mana ada akal, Allah Ta'ala bagi akal, kita boleh fikir, jangan tinggal sembahyang. Walau macam mana keadaan sekalipun dan di mana sekalipun kita berada. Tu. Atau mentakhir daripada waktunya, waktu sembahyang hingga mati. Atau mentakhir, ini melewatkan sembahyang daripada waktu dah, hingga kita mati. Maknanya jangan kita tinggal sembahyang dan jangan kita melewatkan waktunya. Bila tu? Jangan tu sampai mati. Jangan suka sembahyang lewat waktu. Seelok, seafdal sembahyang di awal waktu. Masuk saja waktu, terus sembahyang. Jangan kita melewatkan waktu. Dengan sengaja lah. Jangan ajak diri kita tu suka melewatkan waktu. Apatah lagi meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Jangan tinggal sembahyang, jangan melewatkan waktu itu, waktu sembahyang itu sampai kita mati. Tu. InsyaAllah kalau kita jaga sembahyang, InsyaAllah Allah Ta'ala akan meredai kita, InsyaAllah. Dan kehidupan kita ni akan jadi tenang, bahagia, dan segala urusan kita itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi janganlah kita tinggal sembahyang dan janganlah kita melewatkan waktu sembahyang. Baik. Jadi sekadar itu dulu untuk kali ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian dapat faham dan dapat amalkan dalam ibadah solat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada sembahyang yang lepas-lepas maupun sembahyang yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita semua ini di dalam golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbahagia di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terkurang kat mana-mana. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.